salam sejahtera. Nama saya Mek Yun atau nama sebenar Wee Yuni. Saya berumur 24 tahun. Saya baru je habis belajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia, mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan saya berasal dari Kuala Lumpur dan inilah abang-abang saya. Hai, saya ABJ. Dikenali dengan ABJ, nama saya Jason Wee. Saya berumur 33 tahun, merupakan seorang peguam. Saya dilahirkan di Johor Bahru. Dan adik saya lagi seorang. Hai, nama saya Abel Wee. Saya 26 tahun. Saya merupakan seorang QA analyst di satu software company dan juga saya berasal dari Port Dickson. Saya merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik dan saya mempunyai 3 orang abang dan ini adalah termasuk sorry. Sekali lagi. Abel J merupakan abang kedua saya dan Abel Wee merupakan abang ketiga saya dan abang sulung kami sedang bekerja di Pulau Pinang. Ayah kami bernama Brigadier General Datuk Wee Han Siu dan ibu pula Datin Sherlyn Tan Kui Koon. Mereka berasal dari Kelantan. Disebabkan pekerjaan ayah kami sebagai seorang pegawai tentera tetapi sekarang dah bersara, kami banyak berpindah randa. Hampir seluruh Malaysia kami dah menetap dan sekarang kami menetap di Kuala Lumpur. Saya dulu bersekolah di Sekolah Menengah Sains Sri Puteri dan Abang Haji pula. Macam kami semua memandangkan kami berpindah randah daripada kecil. So, kebanyakan daripada adik-beradik kami bersekolah di lebih kurang 10 sekolah daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah. So, bermula daripada kampung, sekolah di kampung, saya pernah bersekolah di Gemas, Negeri Sembilan, di Kelantan, di Padang Garung, sehingga kan saya di Maktab Tentera Diraja di sekolah menengah. Saya pula sama macam Abel J. Saya pula sama macam Abel J juga. Sekolah di Gemas dan sekolah di Kelantan dan bila saya dah masuk ke sekolah menengah, saya masuk asrama Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Saya merupakan pelajar dari Universiti Tun Hussein On Malaysia. Saya mengambil diploma kejuruteraan elektrik dan juga ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan elektrik. Saya juga telah memenangi beberapa anugerah dalam projek sarjana muda saya dan baru-baru ini untuk semester terakhir saya telah mendapat 4 flat untuk saya punya semester. Bagi saya pula, saya taklah sehebat adik saya menang anugerah banyak-banyak. Tapi saya belajar dulu di Multimedia University di Melaka, jurusan undang-undang. Nak cakap apa pasal undang-undang? Bagi saya, selepas tamatnya pengajian saya di universiti, mak kau. Meeting betul. Apabila bagi saya pula, setelah saya menamatkan pengajian di universiti, saya telah mula chambering di firma kecil dan telah berada di beberapa firma guaman sebelum saya membuka firma guaman saya sendiri. Saya pula sama macam Mek Yun mengambil bidang kejuruteraan elektrik tapi di Universiti Teknikal Melaka, Malaysia di UTM. Untuk saya sekejap. Saya macam bongkok adik. Saya pula sama macam Mek Yun, saya belajar kejuruteraan elektrik tapi di Universiti Teknikal Melaka. Dan untuk saya tak banyak anugerah macam Mek Yun tapi dalam universiti saya terlibat dalam banyak co-curriculum seperti taekwondo dan juga badminton. Sedih pula dengar semua. Dia menang awak banyak sangat. Okey, dah. Saya tak ada apa-apa. Kami fasih menguasai bahasa Melayu disebabkan kami dibesarkan dalam komuniti dan jiran-jiran orang Melayu. Okay? Dan waktu persekolahan juga saya mempunyai ramai kawan Melayu. Dan sama juga seperti abang-abang saya yang lain, mereka juga mempunyai banyak kawan-kawan Melayu. Dan bagi saya fasih menguasai bahasa dialek Kelantan disebabkan pekerjaan ayah. Kami berpindah ke Kelantan beberapa tahun yang lepas sewaktu saya sekolah rendah dan dari waktu persekolahanlah saya berjaya menguasai dialek Kelantan dengan baik.
Dan pada masa yang sama juga, kami, keluarga kami semua berasal daripada Kelantan. So, bila orang kata kita makan ikan cicoh budu, dia directly dialek Kelantan tu akan ada. Kadang-kadang di rumah pun kami bercakap bahasa Kelantan juga campur dengan bahasa Cina. Pertuturan seharian kami lah. So macam jadi asli, natural lah. Guano kita nak interview ni, nak hujan apa ni? Basok. Jawablah. Jawab kecek Kelantan ha. Dia mau makan budu tak? Memang makan budu, makan dengan ikan singgah. Nasi kerabu. Nasi kerabu. Cicoh nasi kerabu. Cicoh budu. Cicoh budu. Cicoh budu. Dah, okey. Demo kalau makan ikan, cicoh dengan apa? Ikan cicoh dengan budu lah. Budu lah. Tahu tak budu? Cicoh budu. Mek Yung, guano cuaca hari ni? Mek Yung boleh royak sikit? Cuaca kena pakai macam nak hujan kan. Tapi panas lagi sebenarnya. Panas lagi sama hujan. Sebelum saya viral, baru-baru ini, saya juga merupakan seorang content creator ataupun pembuat kandungan. Dan saya sebenarnya ada beberapa kali juga saya pernah viral sebelum ni. Disebabkan video-video saya yang telah mencuri hati pengikut saya. Dan baru-baru ini saya telah viral disebabkan saya fasih berbahasa Melayu. Masa tu ada satu video saya dengan Berry tengah cakap bahasa Melayu. Jadi dari situlah video itu mula tular dan pengikut saya bertambah lagi apabila ayah kami pun terlibat dalam video tersebut di mana beliau telah berpendapat bahawa kami semua patut fasih berbahasa Melayu sebagai warga Malaysia. Dan daripada situlah saya perasan yang saya punya pengikut semua terdiri daripada pelbagai bangsa dan saya cuma ingin menggunakan platform saya sebaik yang mungkin untuk memberikan inspirasi dan juga membuat konten yang dapat mengeratkan perpaduan antara kami semua. Abang-abang dia ni sebenarnya kami ni hanya watak sampingan. Kalau ikutkan kami watak sampingan di dalam video-video dia. Tapi disebabkan tugas sebagai seorang abang adalah untuk menjadi watak sampingan juga. So kami pun termasuk sekali dalam video-video dia. So apa yang cuba disampaikan dalam video-video Mek Yun adalah untuk menunjukkan satu perpaduan di antara kaum dan juga perpaduan di antara bangsa. So kami pun tak sangka yang video-video sebegini disukai oleh penonton semua dan dia memberikan satu inspirasi kepada diorang semua. So kami pun bersyukurlah kerana watak-watak sampingan ni pun dapat juga join, tapi terpaksa lah kata abang. Sebenarnya saya memang tak expect video kami tak sangka orang Melayu. Untuk saya pula saya tak sangka yang video Mek Yun yang post di Instagram tiba-tiba ada orang share di Twitter dan video tu hampir 1 juta view, nak sampai 1 juta view dan klik-klik saya pun dah share, di-share di WhatsApp group, semua share. So kami tahu yang dari segi video kita yang cakap bahasa Melayu tu semua orang nak dengar. Macam ada kelainan lagi, bukan setakat cakap bahasa Kelantan tapi dalam bahasa Melayu pun juga, cakap bahasa Melayu juga dapat menarik ramai orang tengok di Malaysia ini. Perasaan tu agak baru sebenarnya untuk kami semua. Sampaikan contoh kalau orang buat penghantaran pun dia nampak dia terus awak ABJ kan? Mek Yun mana? Mek Yun. So bagi kami itu perasaan yang sangat baru, sangat-sangat baru. Tetapi apa yang kita akan cuba buat adalah buat yang terbaik lah. Dan juga cuba untuk berhubung dengan semua orang kata fan-fan Mek Yun ni lah. Itu saja. Okay, untuk saya pula mula-mula tak biasa sebab kadang-kadang kita pergi shopping mall, ada orang nak tegur Mek Yun, nak ambil gambar, you Mek Yun mula-mula tak biasa dan lama-lama dapat perasaan macam happy jugalah, macam orang kenal Mek Yun dan juga Abang Wi dengan Abang J.
Ada orang minta tangkap gambar Abe Wi tak? Tak ada ke lah. Orang gambar Mek Yun saja sebenarnya. So selfie semua Mek Yun, Abe Wi, Abe je ni. Kita tukang tangkap gambar. Tukang tangkap gambar. Macam sampingan je tu. Bagi Mek Yun pula, awal-awal tu pun macam kalau dalam bahasa Inggeris orang kata culture shock kan. Macam terkejut lah sebab kalau pergi mana-mana pun orang macam, oh Mek Yun nak ambil gambar boleh. Itu perasaan yang sangat baru lah seperti Abang J kata. Tapi saya ambil ini sebagai satu benda yang baik di mana saya mempunyai pengikut-pengikut yang orang kata menghargai. Sorry. Sekejap. Mak kau. Kucing! Saya rasa bersyukur lah sebab saya mempunyai pengikut-pengikut yang sangat menyokong saya sebagai seorang pembuat konten. Jadi saya pun jadi diri saya je lah. Walaupun dengan mereka, kalau mereka suruh ambil gambar pun saya okey je. Saya jadi diri saya je. Sekarang saya rasa sangat bersyukur sebab saya dapat banyak peluang pekerjaan daripada syarikat besar ataupun jenama-jenama besar. Dan ya, itu saya nampak sebagai satu rezeki lah untuk saya dan saya sangat berterima kasih kepada pengikut-pengikut saya kerana sudi menyokong saya dalam pekerjaan sambilan saya sebagai seorang pembuat konten. Pula saya dapat banyak macam orang yang approach saya dan buat review makanan semua. Dari saya tengok ni as a great opportunity sebab saya ada kerja full time dan benda ni boleh jadi as a part time juga macam Mek Yun jugalah ada jenama besar-besar approach nak buat nak promote brand ni, brand tu, gambar, video. It's a good opportunity lah for me as well. Sama. Macam saya pula, saya bersyukur sebab disebabkan benda yang tular ini, pengikut saya bertambah dan salah satu kelebihan yang kita dapatkan bila pergi kedai dapat kuah lebih lah. Cukup. Bukan ayam lebih Ayam pun dapat lebih. Ayam pun lebih ayam. Ayam jangan lupa ayam saja. Ayam kalau 2 ketul dia kata 2 ketul setengah. 2 ketul, 3 ketul. Tak pun 3 ketul. 3 ketul lah. 2 setengah ketul. Ibu bapa kami sangat sporting dan supportive dalam apa-apa yang sedang berlaku sekarang, terutamanya kepada saya, dan mereka juga akan bagi idea-idea untuk konten yang saya boleh buat. Contohnya sebab mereka berasal dari Kelantan, jadi mereka lah akan bagi idea-idea yang boleh saya jadikan sebagai konten dalam dialek Kelantan. Sebelum kami berpindah ke Kelantan, saya tak reti cakap dialek Kelantan. Bolehlah sikit-sikit. Tapi sejak berpindah ke Kelantan sewaktu saya berumur 9 tahun, awal-awal tu memang saya tak reti langsung. Pergi sekolah pun saya tak faham apa yang cikgu ajar dalam dialek Kelantan semua. Dan lama-lama disebabkan kawan-kawan saya pun ajar saya dialek Kelantan kan, sebab di Kelantan semua orang akan bertutur dalam dialek Kelantan, dan mengambil masa dalam 6 bulan macam tu saja saya dapat pick up dialek Kelantan. Dan dari situlah saya pun kalau jumpa, walaupun berpindah ke tempat lain dan berjumpa orang Kelantan, saya akan bertutur dengan mereka dalam dialek Kelantan. Dialek Kelantan saya pelajari bila macam kami kampung di Kelantan. Tetapi bila kita balik di Kelantan, selalunya untuk perayaan, sambutan perayaan selalu tak lama. So tak banyak yang dapat dipelajari. Sampai satu masa di mana macam ayah kita berpindah di Kelantan, saya pun bersekolah di situ selama 2 tahun. Pada mulanya kita membawa pertuturan yang biasa ke sana, tapi di sana adalah satu culture yang berbeza di mana situ semua orang bercakap Kelantan, dialek dia. So bagi seorang yang macam saya ni yang tak reti, lama kelamaan dalam masa 3 bulan, 4 bulan kita dah boleh tangkap macam mana dan juga pertuturan dia, dan juga lama kelamaan menjadi satu benda yang kita fasih. So itulah. Saya sama macam Abang J dengan Mek Yun, pindah ke Kelantan dan ambil peluang di sana untuk belajar cakap bahasa Kelantan. Dan lepas tu bila kita pindah ke negeri lain, untuk saya kadang-kadang lupa bahasa Kelantan. Tapi kalau kita pergi restoran, kita jumpa macam saya duduk asrama, saya jumpa orang-orang Kelantan, saya masih cakap bahasa Kelantan dengan diorang.
supaya ingat lagi pertuturan Kelantan tu sentiasa. Sampai sekarang juga kalau pergi ke restoran pun sama, kita cakap bahasa Kelantan, nak beli nasi kerabu semua. So sampai sekarang kita maintain lagi dapat belajar cakap bahasa Kelantan tu. Saya bersyukur sebab saya mempunyai pengikut yang sangat suportif dan kebanyakannya semua komen yang saya dapat adalah komen yang positif dan memberikan saya semangat untuk meneruskan kerja saya sebagai seorang pembuat konten. Saya percaya setiap bahasa ada keunikan dia dan kekuatan budaya di dalam bahasa-bahasa tersebut. Dan bagi saya, kita tidak perlu memandang remeh ataupun memperlekehkan bahasa-bahasa tersebut, terutamanya bahasa ibunda kita sendiri. Untuk saya pula, bahasa Melayu ni ialah bahasa kebangsaan dan seharusnya dipupuk di golongan generasi-generasi muda, kerana generasi muda sekarang ni lebih kepada bahasa English. So, saya rasa sepatutnya bahasa Melayu ni ialah bahasa kebangsaan, patut dipupuk dari generasi muda lagi supaya kita fasih dalam bahasa Melayu. Bagi saya, setiap bangsa ada bahasa-bahasa mereka sendiri. Namun demikian, kita jangan lupa juga adanya bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu merupakan satu bahasa platform di mana sekiranya kita ramai-ramai gunakan, boleh lagi menambahkan dan juga mengeratkan lagi perpaduan di antara kesemua kaum di Malaysia. Sempena Hari Kemerdekaan ni, saya nak sampaikan satu pantun. Okey. Banyak semut di atas papan, sedang makan gula-gula. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Kilat. Maksudnya tak suka tu. Tak suka ke tu? Reject. Cencaluk tempoyak, jangan lupa budu. Sesuai dicicah, Malaysia sekeluarga. Bangsa Malaysia, marilah bersatu. Eratkan perpaduan, SOP dan hormat kita jaga. Salam sejahtera. Okey, Mek Yun kecek Kelantan pula dah. Sempena Hari Kemerdekaan ni, Mek Yun ada serangkap pantun untuk awak semua. Petang hari pergi ke Pekan, bawa kelik sebukuh laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan. Negara Malaysia berbilai bangsa. Mek Yun juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, kru-kru yang hadir pada hari ini, ibu bapa, rakan-rakan dan ahli keluarga kami, dan juga tidak lupa kepada pengikut-pengikut yang sentiasa menyokong Mek Yun dan abang-abang Mek Yun. Tanpa sokongan korang, Mek Yun dan abang-abang Mek Yun tak akan sampai ke tahap ini sekarang. Terima kasih, korang memang terbaik. Jangan lupa dapatkan majalah Dewan Bahasa secara fizikal dan online tentang kefasihan kami dalam berbahasa Melayu dan juga dialek Kelantan. Sempena Hari Kemerdekaan yang ke-64, saya Mek Yun. Saya pula Abel Wi. Saya Abel J. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka! Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka.